الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka surat 10, doa ke-12. Apabila rasa takut di waktu tidur. Daripada Amru bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya. Amru bin Shu'aib daripada ayah dia. Ayah dia nama Shu'aib bin Abdullah. Itu nama ayah dia, Shu'aib bin Abdullah. Kemudian daripada datuk dia pula Abdullah bin Amru. Kemudian dia ada moyang dia Amru bin As. Macam tu. Abdullah bin Amru bin Shu'aib, Shu'aib bin Abdullah, Abdullah bin Amru, Amru bin Al-As. Akhirnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar mereka beberapa kalimat doa apabila terasa takut di waktu tidur. Ada doa bila terjaga di tengah malam. Kita dah baca dah doa yang sangat istimewa. Orang yang terjaga di tengah malam, dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian dia sambung dengan doa apa-apa pun, doanya diterima. Dan kalau dia bangun berwuduk solatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni kalau rasa takut, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin
wa an yahdurun. Artinya aku berlindung diri dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari kemurkaannya, dari kejahatan hambanya, dan dari bisikan syaitan daripada mereka datang menggangguku. Kemudian Abdullah bin Amru, ini tuan kepada Amru bin Shu'aib, mengajar doa ini kepada anak-anaknya yang mumayyiz, sementara anaknya yang belum mumayyiz dituliskan dalam kertas seperti azimat dan digantung pada badannya. Kalau takut tulis, gantung. Boleh pakai gantung ni kalau dengan tulisan yang difahami. Dia macam jampi jugalah. Jampi boleh kalau dengan bahasa yang difahami maknanya. Jampi dengan ayat Quran, jampi dengan hadis Nabi, jampi dengan doa-doa ulama. Boleh. Ada sahabat dia pandai jampi sejak zaman jahiliah. Kemudian dia tanya Nabi, boleh tak jampi? Nabi kata, main nak tengok, main nak dengar dululah, jampi kau mana? Dia pun jampi. Nabi kata tak apa. Kalau jampi bahasa tak faham, tak boleh. Macam tu juga kalau tulis gantung kat dinding, apa benda dia tulis pun tak tahu, tulisan merekod-rekod macam ulat. Lepas tu ada simbol-simbol yang tak kita faham apa benda. Jangan, itu tak boleh. Takkan tulis nama jin ke apa, kita pun tak tahu. Jampi pang, pulipang, pulepuk, pelepak, apa benda yang cakap. Kadang-kadang dia sebut ayat Quran juga, tapi campur-campur. Makna apa pun tak tahu. Campur ayat ni sikit, campur ni ayat ni sikit kan. Itu tak boleh. Kalau nak jampi, kena bahasa yang faham. Kalau ayat tu ayat habis, Kalau ayat Quran tak habis, tak lengkap, tak faham juga. Contoh, alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Nabi buka alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Buka dia main buka gitu je, rumah dia, balik rumah kunci hilang, tepuk pintu, alam tara kaifa fa'ala rabbuka, terbuka semua. Dia kata mujarab. Tu baca tak habis, tak boleh tu. Jangan dibuat main. Buka tu bukan makna buka open tu. Tapi orang Melayu dia percaya benda-benda macam tu. Tak boleh. Jangan duk buat jampi, jangan duk buat doa. Ada yang bagi petua kalau nak mudah mengandung, tapi jangan amal. Mudah bersalin baca apa? Thumma latus. Malatus tu orang Hindu melatus, meletup Summalatus, meletus. Jangan. Dia makna lain. Thumma, kemudian, Summalatus alunna, kamu akan ditanya yauma idzin, pada hari itu, anin na'im, tentang nikmat. Ayat makna lain, guna kod lain, hak Arab bunyi macam Melayu. Baik. Pelindung kepada anak kecil daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melindungi Al-Hasan dan Al-Husain dengan doa ini. Ini doa untuk anak-anak kecil. Kalau orang bawa anak kecil suruh baca doa sikit, ustaz tolong baca doa sikit, kita baca doa ni lah. Doa tahnik pun serupa lah, baca doa ni. U'idhukuma, sebab ni pada orang kuma, kalau seorang u'idhuka, kalau seorang perempuan u'idhuki. Ini Nabi baca kepada Al-Hasan dan Al-Husain, cucu Nabi. U'idhukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Artinya, aku melindungi kamu berdua dengan kalimah Allah yang sempurna. Kalimah Allah bukan Quran saja, semua kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan itu semua kalimah Allah. Kalimah Allah ni banyak. Kalau nak ditulis, maka kerinlah 7 lautan. Habislah pokok-pokok digunakan sebagai pena menulis kalam-kalam Allah.
daripada segala syaitan dan binatang, dan daripada segala mata yang jahat. Mata jahat ni panggil penyakit ain. Penyakit ain, dia tengok budak, dia dengki, menyebabkan budak tu dengan izin Allah mendapat sakit. Kadang-kadang dengan puji-pujian. Bila puji-pujian, budak ni jatuh sakit. Dalam kitab Al-Azkar, Nabi ajak cara dia, cari siapa duk puji sangat, suruh dia mandi, hak puji tu mandi, tak ada ambil air mandian dia, jurih dekat pesakit. Puji boleh, tapi kadang-kadang ada orang mulut, apa orang Melayu panggil macam mulut capui gitulah, dia puji jadi penyakit. Cara dia kena benteng. Nabi kata buat benteng. Bila orang puji kita ke anak kita kata Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan orang yang nak puji ni pun, dia pun kena sebut nama Allah tu. Masya Allah, comelnya budak ni, Masya Allah. Tuhan nak puji pun kena pandai juga. Masya Allah, Masya Allah, baru puji. Yang puji terus. Bukan dia mengaji ilmu sihir ke apa, tak. Kadang-kadang nak jadi dekat mulut kita, kita puji-puji dia sakit. Jangan puji, melainkan benteng dengan nama Allah. Masya Allah, pandai. Masya Allah, comelnya, Masya Allah. Macam tu. Kalau orang puji, kita sendiri benteng. Alhamdulillah, semua Allah bagi, Alhamdulillah. Bukan mengaji ilmu sihir. Sebab ada seorang Nabi, dia berbangga dengan umat dia, dia puji umat dia, menyebabkan umat dia sakit. Tu Nabi gitu. Jadi mulut ni puji, tapi kadang jadi racun, jadi penyakit. Mata, satu lagi pandangan mata, dipanggil ain. Ain tu memang wujud. Nabi kata innal aina haqqun, sesungguhnya penyakit ain itu memang ada sungguh. Bukan rekaan ataupun apa ni, orang pakai cakap-cakap. Dia ada betul. Dia betul memang berlaku ain tu, penyakit ain, dengan pandangan mata, dengan pujian daripada mulut. Tak mesti orang tu jahat. Dia memang nak puji dengan ikhlas, dia puji. Macam tu dia jadi mudarat. Sebutlah Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi dekat budak-budak ni kita lindung dia. Wa min kulli ainin lamah, dari segala mata yang jahat dan mulut yang jahat lah, ain tu. Kemudian baginda bersabda kepada mereka berdua, bahwasanya bapa kamu Nabi Ibrahim pernah melindungi kedua anaknya, iaitu Ismail dan Ishak, dengan doa ni. Nabi Ibrahim baca. Nabi Ibrahim baca ke anak dia Ishak, Ismail. Moga-moga Allah turunkan rahmat ke atas mereka. Ini Nabi doa lah, rahimahumullah lah, rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka, Ibrahim, Ishak, dan juga anak dia Ismail. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kalau anak kita laki, kita baca u'idzuka bikalimatillahi tammah, panjang tu, min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Ke anak perempuan u'idzuki, tahun tu jadi ki, u'idzuki bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Itu perlindungan. Sebenarnya daripada mula-mula lahir tu lagi kita dah perisai dan lindung dah. Azan telinga kanan tu perlindungan lah tu. Bukan azan saja telinga kanan. Ni telinga kanan ni bukan azan saja, dia ada lagi. Lepas azan telinga kanan, lepas tu baca satu ayat daripada surah Ali Imran di telinga kanan juga. Habis-habis azan tu baca ayat ni. Ayat apa? Inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini doa ni Imran doa kepada anak yang dia baru dapat tu, Maryam.
Dan doa ni juga dia baca dekat nanti zuriat Maryam tu, Isa. Dia protect anak dia sekali cucu tu. Zuriat. Inni u'idzuha, ya Allah, aku lindunginya dengan namamu, aku lindung Maryam ni. Ni Imran yang baca. Ada riwayat kata mak dia baca Hannah. Hannah baca dekat Maryam. Tak apalah, Hannah baca ke, Imran baca ke, nanti ni apalah baca kat anak ni. Inni u'idzuha. Boleh cari dalam surah Ali Imran, family Imran. Inni u'idzuha, aku lindunginya, bika dengan namamu, wa dzurriyyataha, dan zuriatnya, minasyaitanir rajim, daripada gangguan syaitan yang terkutuk. Baca. Dengan berkat doa ni, kata Nabi SAW, anak Imran iaitu Maryam tak teriak apa. Lahir tu tak teriak. Semua baby keluar mai ke dunia teriak. Tak Imam teriak dulu. Ya no, saya pun teriak. Bukan kata anak kita teriak. Saya teriak. Tak percaya kita tanya mak kita. Ya, mak saya dulu waktu mak beranak riak, mak kata riak kuat. Riak. Semua budak-budak teriak. Kecuali kata Nabi, Maryam dan anaknya Isa. Maryam tu waktu Hannah beranak dia, Maryam tak teriak. Nanti bila Maryam pula beranak Isa, Isa tak teriak. Itu berkat Imran baca ayat tu. Tapi kalau kita baca kat anak kita, dia teriak jugalah. Nabi kata semua bayi menangis setelah dilahirkan kerana nampak syaitan. Ada riwayat syaitan mai sentuh. Dia mai sentuh baby tu teriak. Kecuali Maryam dan anaknya, syaitan tak sentuh. Mereka keluar mai senyum, tak teriak. Nabi sebut dua lah, Maryam dengan Isa. Sebenarnya Nabi Muhammad lagi, memanglah Nabi tawaduk, Nabi tak cerita. Nabi Muhammad pun tak teriak. Keluar mai bersin, alhamdulillah tu Nabi Muhammad. Mak Nabi beranak Nabi keluar mai gatai hidung. Alhamdulillah, ya Allah, comelnya, subhanallah, masya-Allah. Tak teriak bersin. Alhamdulillah. Baca dalam kitab sirah, lepas tu bergemuruh di langit tu pakai jawab, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kecil-kecil bersin, reti dah sebut nama Allah. Tak ada siapa ajak, Allah aja. Kita baca. Anak kita teriak, tapi jangan teriak selalu lah. Teriak malam, teriak petang, naik kereta teriak, naik bas apa lagi teriak. Berkat doa ni senang bawa anak pergi berjalan. Dia tak riau lah sangat, riau sikit-sikit lah. Taklah riau sangat. Orang dulu-dulu kalau anak teriak, dia pun tak tahu nak baca doa hak kita baca pagi ni. Dia buat macam mana? Petua tak mau bagi anak teriak, dia teriak sangat ni. Dia buat macam mana? Tukar nama kan? Tukar nama. Dia kata nama berat tak padan dengan badan, tak sesuai, tukar nama. Banyak orang tukar nama. Saya Zamri bin Hashim, kalau ke kampung Matarawa, Matariang tu, tanya Hashim tak kenal. Ismail. Pak saya Ismail. Saya tanya ayah saya, nama daftar Hashim, siapa orang panggil Pak Long? Allah yarham, meninggal dah. Dia tetuk abang dulu, teriak. Jadi tak sesuai, tukar nama. Saya nama Zamri, tapi ke kampung orang panggil Ibrahim. Tapi bukan pasal teriak tu. Pasal dulu ada seorang ustaz, nama Ustaz Ibrahim. Tahun tu, saya lahir tahun tu. Dia tokoh lah, mudah-mudahan jadi macam Ustaz Ibrahim tu. Itu nama Ibrahim. Lah tak ada siapa tukar nama dia no. Hang berat pun tanggung biar. Itu cara orang dulu. Sebenarnya Nabi ajak kita bentik azan, betul, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, surah Ali Imran. Betul, kita baca 3 qul. Ada riwayat baca alam nasyrah sama supaya terang hati. Lepas itu baru telinga kiri ni qamat. Telinga kiri qamat. Jadi siapa dapat anak buat tak sempurna tu kena pergi dapat anak lain lah. Ingat-ingat balik hari tu aku dapat anak ku azan saja telinga kanan. Tak baca apa ustaz-ustaz doa abang tu satu. Nanti dapat anak baru nanti baca
Tak pekat cucu kat cucu. Tok Wan baca kat cucu nanti, insya-Allah. Kita sambung kitab fiqh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana kita berhenti minggu lepas? Bab haid, pantang larang tu. Pantang larang orang yang haid nifas. Kau surat 128. Kita berhenti hari itu orang haid tak perlu qada solat tapi kena qada puasa. Orang tanya Sayyidatina Aisyah kata kami haid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak pernah suruh kami qada solat, tapi Rasulullah suruh kami qada puasa. Bulan Ramadan kalau haid tak boleh puasa. Nanti bila dah suci sunat segera qada. Masuk 2 Syawal tu kalau boleh tu qada terus. Tapi boleh lengah-lengahkan qada. Jangan sampai masuk Ramadan tahun depan sudah. Sayyidatina Aisyah sendiri dia cerita, dia bila mai Syaban, kan Rejab, Syaban, Ramadan, bila mai bulan Syaban dia akan selesaikan qada dia sebelum masuk Ramadan. Mana dia pun tak segera qada. Macam solat lah, solat yang ditinggalkan dengan keuzuran, yakni lupa atau tertidur, sunat kita qada cepat-cepat bagi habis. Tapi boleh kita lambatkan qada. Begitulah puasa yang ditinggalkan kerana keuzuran, uzur syar'i, kerana haid ke nifas ke atau sakit ke, tidak wajib qada segera, boleh dilambat-lambatkan. Macam solat yang tinggal dengan sengaja kena qada cepat-cepat, puasa tinggal saja kena qada cepat-cepat. Itu cerita qada cepat atau lambat bergantung kepada sengaja atau tak sengaja. Ke surat 128 di bawah, an Massah qala hajajtu fadakhaltu ala ummi Salamah radhiyallahu anha faqultu ya ummal mu'minin inna Samurah bin al-Jundub ya'muru an-nisa yaqdina salat al-mahid faqala la yaqdin kanat imra'atu min nisa'i an-nabi sallallahu alaihi wasallam taq'udu fi an-nifasi 40 laylatan la ya'muruha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqada'i salatin nifas, rawahu Abu Dawud. Artinya daripada Mussah berkata, aku pergi menunaikan haji, kemudian aku masuk berjumpa Ummu Salamah radhiyallahu anha. Aku berkata, wahai Ummul Mukminin, sesungguhnya Samurah bin Jundub, salah seorang sahabat Nabi juga, Samurah bin Jundub menyuruh perempuan mengqada solat yang ditinggalkan ketika haid. Maka Ummu Salamah isteri Nabi berkata, tidak perlu qada. Isteri-isteri Nabi SAW duduk pada nifas, tidak solat selama 40 malam. Baginda tidak pernah menyuruh orang nifas mengqada solat. Tak perlu qada. Mungkin perawi ni yang tak faham, mungkinlah, wallahu a'lam. Samurah bin Jundub disuruh qada. Qada hari mula mai darah tu. Hari mula mai darah. Kalau dia melambatkan sembahyang, contoh Zuhur, dia nak sembahyang pukul 3 petang. Perempuan ni nak sembahyang Zuhur 3 petang, lambat dah tau. Masuk waktu 1.19, dia tak sembahyang lagi. Dia tak lagi lah pukul 3 lagi. Dia tengok TV dulu, tengok drama. Pukul 3 lagi sembahyang, kan nak asar lagi pukul 3. Tengok bila pukul 3 tu dia pun bersiap nak sembahyang, keluar darah haid. Bila haid tak boleh sembahyang. Sembahyang tu dia kena qada nanti, dia hutang dengan Allah. Dia tak sembahyang sebenarnya bukan pasal haid, dia tak sembahyang pasal melambat-lambatkan solat. Cuba kalau dia sembahyang awal waktu, haid dia pukul 2.50 petang, dia sembahyang awal waktu kan beres, selesai dah. Solat tu yang kena qada.
Jadi mungkinlah sahabat Nabi nama Samurah ni kata, siapa yang macam saya cerita tadi lah, siapa yang main haidkan, beranak nifas kan, nanti kena qada. Qada hari mula tu, hak satu waktu yang berhutang tu. Ataupun Samurah bin Jundub ni dia suruh qada nanti bila berhenti darah, macam kita duk hurai lah, bila darah berhenti dalam waktu asar, kena qada zuhur. Bukan qada 40 hari tu, qada hari berhenti tu. Orang haid, orang nifas, dia kena qada hari hak mula tu kalau dia lambatkan solat sebab dia hutang dengan Allah. Ataupun dia qada hari berhenti kalau berhenti dalam waktu asar, kena qada apa? Zuhur kan? Kena kembang. Asar kena semayang, zuhur kena qada. Atau berhenti dalam waktu isya, darah stop dalam waktu isya, dia kena mandi, sembahyang isya dan qada maghrib. Ada jugalah cerita qada tu, tapi taklah qada 40 hari tu. Qada satu waktu je. Mungkinlah kita berbaik sangka lah, sebab ini pun sahabat Nabi. Dia kadang-kadang ni orang cerita lain, anak murid tu yang tak faham. Dia pergi tanya ustaz lain. Tanya, siap disebut nama ustaz ni. Ustaz ni orang regular, hang tak faham. Itu boleh bawa bergaduh antara guru dengan guru. Kalau nak tanya pun tak payah sebut lah ustaz. Nak tanya, saya pergi mengaji kat ustaz tu kata siap sebut nama ni. Tak syok lah. Kita pun hak jawab ni pun satu punya duk fikir apa ustaz, apa aku tu dia tak elok. Nak tanya jangan sebut ustaz apa yang keluar statement tu. Kalau nak tanya lah, kadang-kadang orang sebut elok dah, dia yang tak faham, dia pergi rujuk kat ustaz lain pula, ustaz lain cerita-cerita baru dia faham. Itu tak ada adab namanya. Adab tak kena. Tanya tu baguslah, rahsiakanlah siapa yang cakap tu. Macam saya baru ni ada orang tanya, ustaz, dia pergi satu tempat tak cukup kilometer, dia pergi tu berjalan dengan ustaz juga, dia kata. Tapi mujuk dia tak sebut nama. Saya berjalan dengan ustaz naik kereta lah, berjalan tu naik kereta, pergi satu tempat, kalau nak ikut tu tak sampai 85 kilometer. Jadi ustaz ni kata tak apa, kita melencong kot lain dulu. Jalan dekat ada saja masuk ke kampung ni, bukan ada pasal pun saja. Siapa ustaz buat macam ni? Nak bagi cukup. Bila cukup boleh qasar jamak. Dia tanya saya, tak apa ustaz, boleh ke? Saya kata isu ni disebut dalam kitab, kalau ada jalan dekat melencong, ada yang boleh qasar jamak, ada yang tak boleh. Yang tak boleh kalau sengaja melencong untuk qasar jamak, dia niat nak bagi boleh qasar jamak, tak boleh. Jalan dekat ada pergi pun jalan jauh, niat nawaitu apa? Nawaitu dia nak bagi boleh qasar jamak, tak boleh. Ulama bertegas tak boleh qasar, sembahyang biasa. Kalau sembahyang qasar jamak tak sah. Satu. Keadaan kedua, dia melencong tu bukan pasal dia bukan nak qasar jamak pun, tapi ada urusan. Dia makan kenduri tang ni, dia ada nak jumpa siapa, dia kena pi. Ada hajat. Itu tak apa. Kalau saja boleh pi tegak, pi pono pusing lah tu. Jumpa orang debat tu pusing 8 kali punya nak pergi juga. Tak boleh. Buang masa, habis minyak, qasar jamak tak dapat. Itu niat jahat namanya. Tapi kalau ada urusan tak apa. Ataupun faktor kesihatan ni, nak pergi klinik ni dulu ke, tak apa. No? Macam ada orang lah daripada Pokok Sena Kedah, kalau dia pergi Langkawi, jalan Bot Kuala Kedah, tak boleh qasar jamak, tak cukup kilometer. Kuala Kedah tak jauh. Saja-saja dia pergi Kuala Perlis, Kuala Perlis jauh. Nak bagi boleh qasar jamak tak boleh. Dia nak pergi bercuti 3 hari 2 malam sana kan. Kita sini pergi kat mana pun boleh. Kita sini Pajak Song pergi Kuala Kedah pun jauh dah. Ni saya cerita orang ustaz jugalah. Kalau dia nak dapat qasar jamak tak dapat. Sengaja dia pergi ke Kuala Perlis buat perhabis duit, perhabis minyak saja. Qasar jamak tak boleh. Sebab ada jalan dekat. Kuala Kedah dekat, pergi Kuala Perlis apa?
Tetapi kalau bersebab, dia kata saya kalau naik bot, kalau Kedah beralun-alun, saya muntah, malu ke orang, mabuk, kena bawa plastik. Wah, saya tak boleh. Kalau perlis Ustaz, niat dia lah, tak tahu lah dia bohong ke apa kan. Dia kata kalau pikuk perlis, dia punya taklah lama sangat. Tak apalah, saya sanggup, jauh pun jauh lah. Saya bukan nak qasar jamak. Kalau dia punya jawapan macam tu, dan betul lah kalau dia reka, tak boleh lah. Dia kata saya pikuk perlis tu pasal bot dia tak lama, tak muntah lah. Biasa kena lah naik kalau Kedah ni muntah malu korang. Lepas tu baru dia tanya, boleh qasar jamak tak? Kita kata boleh. Saya ada hajat nak mengelak daripada mabuk. Tu niat lah, niat tu betul tak betul tu dia dengan Allah lah. Kalau daripada awal lagi, pasal apa tak naik bot Kuala Kedah saja pergi kok nu jauh sikit, boleh qasar jamak. Tu tak boleh. Tu nakal macam tu, tak boleh qasar jamak. Okey, baik. Kemudian pantang larang orang haid nifas lagi tak boleh apa melintas di dalam masjid jika ditakuti dapat mengotorinya, takut menitik darah. Takut darah menitik, tak boleh. An Aisyah radhiyallahu anha qalat jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wujuhu buyuti ashabihi syari'atun fil masjid faqala wajjihu hadhihi al buyut 'anil masjid ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat beberapa pintu rumah sahabat terbuka ke dalam Masjid Nabawi. Rumah ni apa? Kembang dengan masjid, dekat dengan masjid ni apa? Perbesar rumah ni apa? Berdempek dinding rumah dengan guna pakai dinding masjid. Satu. Yang kedua, pintu utama tetamu nak masuk ni guna pintu masjid lah. Contoh pintu tu orang kena masuk masjid baru boleh masuk rumah dia. Ni Nabi tak bagi. Contohlah ada rumah satu sebuah tang pintu-pintu tu ada rumah orang. Dulu jauh juga, lepas tu ni perbesar rapat guna dinding masjid. Lepas tu ruang tamu tu orang kena masuk masjid baru boleh masuk rumah dia. Nabi tak suka penyalahgunaan masjid lah. No? Pintu belakang tu pintu dapur, pintu ruang tamu guna pintu masjid. Sliding tu lah buka pintu masuk rumah dia. Jadi siapa nak pergi rumah sahabat, masuk masjid, masuk masjid, masuk masjid, masuk masjid, masuk rumah, masuk masjid, masuk rumah. Nabi tengok banyak sangat rumah macam tu, Nabi suruh tutup pintu tu. Maka baginda bersabda, ubahlah pintu-pintu rumah ini dari masjid. Masuk ubah, hak pintu belakang tu renovate, buat itu pintu utama. Orang masuk kono, bukan masuk ke masjid. Pintu belakang tu jadi buat ruang tamu ke belakang pula. Tak boleh dah masuk masjid, masuk rumah. Kena pusing ke belakang, masuk rumah orang. Kecuali satu je yang Nabi benarkan, rumah Sayyidina Abu Bakar. Itu keistimewaan. Sampai sekarang ada tulis tu. Kalau kita duduk di kawasan Raudhah, kita ada, kalau kita duduk dalam Raudhah dah, kita tengok sebelah kanan kita ada tulis Khawqah Abi Bakar. Rumah Sayyidina Abu Bakar ni, orang duduk dalam masjid boleh terus direct pergi rumah dia. Itu keistimewaan Nabi bagilah, menunjukkan dia ni istimewa di sisi Nabi. Isyarat kata lepas Nabi meninggal, dialah pengganti Nabi. Rumah Nabi memang berkembang dengan masjid, Nabi buka pintu boleh terus masuk masjid. Daripada masjid boleh terus masuk rumah Nabi. Tapi bila nak semayang, Nabi tak terus masuk masjid. Nabi keluar kot belakang, Nabi melencong, Nabi masuk kot Babu Salam. Rumah sebelah tu je. Tapi style Nabi nak dapat pahala lebih, kalau nak semayang, Nabi akan melencong kot depan, pusing kot depan, masuk ke Babu Salam. Rumah sebelah tu lah, Raudhah tu lah masjid.
rumah Nabi bilik lah ni kan. Bila selesai sembahyang baru Nabi terih balik rumah kot tu. Tak pusing keluar dah. Saja Nabi nak bagi dapat pahala berjalan bertapak-tapak tu. Dan Nabi nak ajak pi jalan lain, balik jalan lain. Kalau kita rumah tong tu ni, kalau kita ni bilik ni kita mai sembahyang kot ni, habis pun masuk kot tu lah. Nabi tak. Nabi keluar, Nabi pusing. Nabi masuk ke Babus Salam. Sebelah Babus Salam tu ada Babur Rahmah. Kot belah-belah tu lah ada Khawqah Abi Bakar. Ada pintu rumah, tapak rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi payah nak tunjuk ke orang. Saya nak masuk Raudah pun punya bersesak. Nak cerita, nak tunjuk pun lah. Jemaah kita lepas pergi mana kan. Ada yang lepas belakang, ada yang masuk dah kan. Carilah internet lah tu. Pintu Abu Bakar berada dekat dengan Raudah. Kemudian baginda masuk ke dalam rumah. Para sahabat masih tidak melaksanakan arahan tadi, suruh ubah pintu tu, kerana mengharapkan wahyu diturunkan sebagai kelonggaran, rukhsah untuk mereka. Sekali lagi Rasulullah keluar kepada mereka dan bersabda, ubahlah pintu-pintu ini dari masjid. Sesungguhnya aku tidak halalkan masjid untuk orang haid dan junub. Bila buat pintu macam tu, nanti tetamu hak main ni macam-macam. Ada haid, ada junub. Apa tu kalau dalam rumah penuh ni pakai berimpul dalam masjid dulu. Nabi tak benarkan. Harus melintas di dalam masjid jika yakin tidak mengotorinya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 43, illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Maksudnya kecuali orang yang melintas jalan sehingga kamu mandi. Melintas ni dia kena ada dua pintu, masuk satu pintu masjid, keluar melalui pintu yang lain. Itu dibenarkan kepada orang haid, orang nifas, dengan syarat tidak menitik darah. Kalau satu pintu tak boleh, masuk pintu tu, keluar pintu tu juga, tu tak boleh. Tu berulang alik. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawilini al-khamrata min al-masjid. Qalat faqultu inni haid. Faqala inna haidataki laysat fi yadiki, rawahu Muslim. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku tolong ambil kain hamparanku sejadah dalam masjid. Nabi ada tertinggal kain dalam masjid. Nabi suruh isteri nama Sayyidatina Aisyah tolong pergi ambil. Tapi tolong pergi ambil pun macam Nabi lah. Keluar daripada rumah, pusing kot depan masjid, masuk kot Babus Salam. Masuk kot Babus Salam, ambil kain tu, terus berjalan, terus balik rumah, masuk rumah. Aku tu tak apa. Masuk ke Babus Salam, keluar terus direct ke rumah bilik sebelah tu. Bukan Sayyidatina Aisyah pergi ambil, lepas tu patah balik, U-turn balik, keluar kot pintu masuk, tak boleh. Pintu masuk lain, pintu keluar lain. Macam tu. Aku berkata saya haid. Baginda bersabda, sesungguhnya haid bukan berada pada tanganmu. Kat tangan tak ada haid. Jadi boleh pergi pegang kain, ambil kain. Al-wat'u bersetubuh. Ketika isteri haid nifas tak boleh bersetubuh. An Maimunah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ra'sahu fi hujri ihdana fayatlu al-Quran wa hiya haid wa taqumu ihdana bil khamrati ila al-masjid fatabsatuha wa hiya haid, rawahu Muslim. Artinya daripada Maimunah ni isteri terakhir Nabi, Maimunah binti Al-Harith, isteri Nabi yang ke-11. Dia angkat nikah dengan Nabi di satu tempat dan dia meninggal pun di tempat tu. Tempat tu nama Sarif, berdekatan dengan Mekah. Maimunah ni dia mak saudara kepada Khalid bin Al-Walid, dia juga mak saudara kepada Abdullah bin Abbas. Maka bila Nabi kahwin dengan dia, rapatlah hubungan Nabi dengan Khalid Al-Walid dan rapat dengan hubungan Abdullah bin Abbas. Artinya daripada Maimunah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepalanya di atas riba
salah seorang isterinya yang sedang haid. Tidurlah tak pala. Boleh. Yang tak boleh tak Quran. Tak kepala suami yang hafal Quran atas riba isteri haid tak apa. Tu kepala suami. Dalam kepala tu pun ada Quran lah. Yang tak boleh ni mushaf. Orang yang hafal Quran boleh diriba oleh isteri. Nabi tidur tak pala atas riba isteri. Lalu baginda membaca Al-Quran. Dah tak kepala tu ada Quran dah. Lalu baginda membaca Al-Quran di atas riba tu pun boleh. Sambil tak apalah baca Quran, sambil nak lena berehat tu baca Quran, tak salah. Dan salah seorang dari kami yang sedang haid pergi ke masjid untuk menghampar sejadah Nabi, khidmat. Bila dekat-dekat nak sembahyang, isteri masuk masjid tolong hampar, tolong siap sedia apa semua, ini keluar kot lain, masuk pintu lain, keluar pintu lain. Itu dalil kata boleh. Kita berhenti takat ni dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله.